I'm committed to reform in this country. I'm committed to the struggle against corruption, abuse of power and cronyism. Saya lawan pagi, saya lawan tengah hari, saya lawan petang, saya lawan. Saya nak bagi ingatan. Jangan teruskan, masih ada waktu. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri. Dari reformasi ke Malaysia Madani, Muhammad Kilaumu dan Uda kembali dengan lebih sakti. Itulah kata-kata hebat dari seorang yang hebat bergelar sahabat kepada sahabatnya. Siapa lagi jika bukan Dr. Siddiq Fadil. Di mana Wira? Aku rindu pada bicaranya yang selalu menggetar jiwa. Katanya, setelah bersengketa dengan Mamak Bendahara, Wira bertapa di Gua Panjaraga, berguru di ulu Sungai Bambu. Tapi aku pasti Wira akan kembali. Wira akan kembali dengan lebih sakti lagi. Puisi ini ditulis Allah Yarham Dr. Siddiq Fadzil bila rasa kerinduan buat sahabatnya yang telah dipenjarakan, yaitu saudara Anwar Ibrahim. Kata Dr. Siddiq Fadzil, di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dihargai adalah ditakdirkan bertemu dan persahabatan dengan Anwar Ibrahim sejak tahun 60-an. Ingin dirakamkan sesungguhnya jasa Anwar Ibrahim kepada diri saya sangat besar. Dia telah memperkenalkan Harakah Islamiyah. Kalau tidak bertemu, saya tidak akan menjadi seperti apa yang ada sekarang. Oleh itu, mana mungkin saya berdiam diri apabila sahabat baik difitnah dan diaibkan serta dizalimi sebegitu rupa. Daripada surat yang diutuskan oleh Anwar Ibrahim kepada Dr. Siddiq Fadil, dia dapat merasakan sesuatu nikmat yang dikecapi Anwar Ibrahim ketika di dalam penjara. Anwar menulis dari dalam penjara buat sahabatnya Siddiq Fadil. Benar, saya diasingkan daripada orang, tetapi saya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan bernama Anwar Ibrahim ini hebat kerana jalan ceritanya. Dia diibaratkan seorang pendaki gunung yang berkali-kali gagal ke puncak, tetapi tanpa mengenal erti kegagalan, berusaha untuk mendakinya. Kata Dr. Siddiq, untuk diri saya sendiri, Anwar telah mengajar saya di dalam kehidupan, jangan berputus asa, jangan peduli apa orang ingin kata, banyak bertawakal kepada Allah. Akhirnya walaupun Mahathir, Muhyiddin, Najib Razak, Hadi Awang, para kapitalis dan segala jentera kerajaan digerakkan ketika itu cuba menghalangnya untuk menjadi Perdana Menteri. Tiada siapa boleh menghalang perancangan Allah. Isunya mengapa Anwar dibenci sebegitu sekali. Nasib Anwar tak ubah seperti mana British mengubah sejarah daripada pejuang kepada pengkhianat dalam pemikiran orang Melayu. Nama-nama seperti Mat Kilau, Tok Janggut, Dato' Maharaja Lela, H.J. Abdul Rahman, Tok Gajah telah dilabelkan sebagai musuh atau pengkhianat orang Melayu di tanah Melayu. British sebagai penjajah dianggap pelindung, manakala pejuang orang-orang Melayu dianggap pengkhianat. Inilah yang dilakukan oleh rejim Mahathir menggunakan kaedah character assassination untuk melemahkan musuh dengan melahirkan persepsi buruk. Anwar Ibrahim dibenci kerana kapitalis dan politikus yang memakan rasuah tahu. Aktiviti membudayakan rasuah ini bakal diperangi habis-habisan oleh Anwar Ibrahim. Anwar dikhianati Mahathir, ratusan ribu rakyat menyambutnya. Mahathir dikhianati Muhyiddin, tiada siapa peduli, malah ditolak oleh orang Langkawi sendiri. Itu beza pejuang rakyat dengan pejuang kapitalis. Saya membaca pemikiran tokoh-tokoh Melayu melalui buku, tutur kata dan corak pemikiran mereka. Profesor Hamka, Dr. Zaaba, Profesor Syed Hussein Al-Attas, Dr. Siddiq Fadil, Profesor Engku Aziz dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Mereka ini antara tokoh-tokoh yang mempunyai daya intelektual dalam kelas tersendiri. Malangnya tokoh-tokoh ini tidak masuk berjuang ke dalam gelanggang melalui kuasa politik yang mampu melakukan reform dengan kuasa yang ada. Hanya Anwar berani melakukannya. Mereka ini bukan sahaja mempunyai pemikiran kritis, tetapi pemikiran futuristik, yaitu berfikir di luar daripada kebiasaan dengan keupayaan menjangka masa depan. Anwar memberitahu sikap fanatisme agama membongsaikan pemikiran kreatif dan toleransi budaya. Itulah yang terjadi sekarang di mana zaman minggu ada sahaja cerita perkauman
dimainkan tanpa rasa tanggungjawab atau semangat patriotik kepada negara. Malaysia tidak boleh terperangkap dalam kepungan sikap fanatisme agama lantaran kemajmukan budaya serta tamadunnya. Anwar pemikirannya tajam, sangat kritis dan sangat berani. Bicaranya memukau tanpa teks di meja. Tapi kerana gaya pemikiran dan bahasanya yang tinggi, pemikiran kritikal dan futuristik tidak dapat dibaca orang Melayu. Corak pemikiran pimpinan Anwar membawa Islam jauh meninggalkan hadi awam. Sebab itu Anwar dipandang tinggi oleh pemimpin negara luar dan intelektual agama mahupun para akademi barat walaupun dirinya bukan seorang ulama. Anwar Ibrahim bukan sekadar jasadnya. Bagaimana mungkin memenjarakan idea dan pemikiran Anwar Ibrahim? Oleh itu marilah kita menyemarakkan pemikiran Anwar Ibrahim.